Saya ingin bersama dengan Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam yang sering kami hubungi di sebalik kita bercerita mengenai percaturan dan juga meneliti siapakah bakal Perdana Menteri ke-19. Ini adalah fokus kami pada jam ini. Bagaimana kita menguruskan COVID-19. Angka 22,000 itu bukanlah angka yang senang untuk kita ketahui. Tetapi terdapat penurunan kes juga khususnya di ICU. Saya ingin mengambil contoh kepada Lembah Kelang. Wujudkah trend penurunan Dr. Farhan kalau dilihat? Selangor masih lagi catatkan 6,000 kes, Kuala Lumpur hanya 1,500. Tetapi program vaksinasi di Lembah Kelang ini juga menunjukkan angka yang baik. Lebih separuh daripada populasi dewasa sudah pun menerima dos suntikan COVID-19. Bila kita akan nampak penurunan kes ini meskipun angka harian itu masih lagi tinggi? Ada indikator lain yang perlu dilihat, Dr. Farhan? Ya, terima kasih Zul. Jadi indikator yang kita harus tengok bukanlah sekadar nisbah jumlah mutlak yang sering kita mengatakan, tetapi kita mungkin kena tengok tentang kemasukan jumlah kes ke dalam hospital, penggunaan katil ICU di hospital, dan kepada saya faktor utama yang kita harus menilai ialah kematian, termasuklah kematian di rumah. Jadi apa yang kita harus memahami ialah kes COVID ini kemungkinan besar tidak akan turun sehingga single digit ataupun double digit. Ini kerana kita memahami bahawa walaupun sudah divaksinasi, kita masih lagi boleh mendapat virus tersebut. Dan kalau kita test orang yang dah divaksinasi dan ada virus tersebut, dia akan menaikkanlah kita punya angka jumlah positif. Tetapi apa yang lebih penting untuk pembukaan ekonomi dan pembukaan kehidupan kita kembali ialah penurunan jumlah kematian. Dan pada saya, kita tidak boleh nilai dalam pada satu cara je, tapi jumlah kematian kita masih lagi 250, 260, 270. Dan ini indikator yang menunjukkan belum lagi turun. Selain daripada itu, adakah langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sebelum ini perlu diteruskan, dan juga bagaimana kita melihat? Dr. Farhan mungkin mengatakan bahawa kita perlu melakukan mass testing dengan cukup banyak dan sehingga itu kes kita tidak akan pernah turun. Akan tetapi ada pandangan daripada peringkat antarabangsa juga mengatakan bahawa dengan kehadiran varian Delta contohnya, mass testing mungkin tidak akan memberikan satu penyelesaian menyeluruh untuk mengawal kes COVID-19. Perlu ada pendekatan yang lebih bersasar dan sebagainya. Bagaimana kita mengimbangi situasi dan juga cara COVID-19 merebak pada ketika ini, dan juga bagaimana kita melihat indikator-indikator yang sebaiknya untuk kita bergerak dengan gerak kerja yang baik? Okey, jadi apa yang telah dikatakan yang hari ini juga Ketua Pengarah Kesihatan telah mengeluarkan satu kenyataan di mana dia mengatakan bahawa 4 daripada kes kematian adalah mereka yang telah menerima vaksinasi dan juga 80 telah menerima vaksinasi separa ataupun baru satu dos. Jadi ini menunjukkan bahawa kita masih lagi perlu mencari, tetapi strategi kita mengendalikan ujian saringan ini mungkin boleh berubah daripada tempat ke tempat. Apa maksud dia? Mungkin di Selangor dan Kuala Lumpur ataupun kita panggil Greater Klang Valley, ada kemungkinan besar kita mungkin hanya perlu melaksanakan ujian kepada mereka yang belum divaksin ataupun mereka yang dah divaksin tetapi yang mempunyai simptom. Tetapi kalau kita bergerak ke Northern Corridor di Perak, Penang, Kedah dan Perlis, di mana kadar vaksinasi masih lagi rendah, ataupun di Eastern Corridor kita di Pantai Timur dan juga Sabah dan Sarawak, di mana jumlah vaksinasi masih lagi tidak tinggi, terutamanya di Sabah. Jadi di sini cara kita mengendalikan mass testing haruslah dipertingkatkan. Kerana di negara barat, apa yang mereka laksanakan ialah secara targeted kerana mereka punya jumlah vaksinasi telah capai dengan amat tinggi sekali. Okey. Jadi ia adalah satu situasi yang dinamik, Zul. Kita kena ubah cara kita ikut situasi kita. Dr. Farhan, kalau dilihat kepada angka kemasukan ke ICU di Klang Valley ataupun di Lembah Kelang, angkanya cukup memuncak sekitar pertengahan bulan Julai dan kini nampak penurunan. Tetapi berdasarkan maksudnya gerak kerja melalui Greater Klang Valley Task Force itu menunjukkan hasilnya. Akan tetapi situasi secara dalam konteks seluruh negara, kita tidak boleh padam api di satu tempat tapi ada kebakaran di tempat lain. Justru dalam aspek ini, bagaimana kita nak memastikan bahawa ada perkara yang signifikan di Greater Klang Valley perlu diberikan perhatian dan perlu diaplikasikan di bahagian-bahagian tertentu, bahagian utara contohnya. Kalau dilihat kepada angka di Pulau Pinang dan juga di Kedah itu sedikit menggusarkan. Kalau dilihat kepada segi mobilasi juga tidak banyak bezanya dengan di Lembah Kelang. Justru bagaimana sebenarnya kita tidak perlu angka itu memuncak terlampau tinggi, perlu gerakan itu dilakukan sekarang.
Apa yang kita Betul. perlu fahami pada ketika ini? Betul Zul. Jadi apa yang kita ingin mengatakan sudah berulang kali ialah kita harus memecahkan negara kita ni mengikut zon-zon dan region Sabah Sarawak, Mhm. Northern region which is Perak, Kedah, Penang dan juga Perlis, kita punya Eastern Corridor which is Pahang, Terengganu dan Kelantan, dan Southern Corridor kita which is Melaka, Johor. Dan di situ apa yang kita ingin mengatakan ialah task force ini boleh mengendalikan kes di region masing-masing ini menggunakan tenaga antara negeri. Mhm. Jadi kalau kita tengok Greater Klang Valley Task Force ini, apa yang berlaku di Selangor tidak boleh diselesaikan hanya di Selangor kalau kita tidak meminta bantuan daripada Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Mhm. ataupun apa yang di Kuala Lumpur tanpa bantuan di Selangor. It is a whole of nation punya approach di mana task force ini harus mengendalikan berasaskan dengan apa keperluan di dia punya region. Kalau Northern Region tu pada masa sekarang diorang harus melaksanakan mass testing kerana jumlah vaksinasi masih lagi kurang. Mhm. Jadi untuk Sarawak mungkin lain dan di Sabah mungkin lain dan cara pengendalian adalah lain sebab kita kena ambil faktor seperti geografi, seperti logistik, seperti kewangan. Mhm. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ialah walaupun apa yang berjaya yang dilaksanakan di Selangor dan di Greater Klang Valley ini tidak mungkin kita boleh hanya copy and paste dan mengharapkan ia menghasilkan apa kita panggil result yang sama kerana setiap region masalah mereka ataupun cara kita ingin melaksanakan sesuatu adalah amat berbeza. Mhm. Doktor, bagaimana kita melihat kalau saya fokus semula kepada Greater Klang Valley, kalau angka yang dinyatakan dan juga dikutip ialah kemasukan ke hospital pesakit-pesakit COVID-19 setiap hari di Greater Klang Valley sudah pun menurun sebanyak 9% daripada 7,000 kes pada sekitar 4 Ogos menurun kepada 6,400 pada 14 Ogos. Dalam aspek pesakit-pesakit kritikal dan juga mereka yang dirawat di ICU, di wilayah tengah ini ianya menurun sebanyak 22% daripada 818 pesakit pada pertengahan bulan Julai kepada 637 pesakit pada pertengahan bulan Ogos ini. Angka itu ada penurunan tetapi ianya belum cukup signifikan lagi. Adakah itu benar, doktor? Betul. Dan penurunan nombor ini adalah kerana cara kita memberikan vaksin dengan amat cepat ya di Greater Klang Valley ini. Jadi inilah sebenarnya keutamaan pemberian vaksin dengan secara bersasaran sangat-sangat pantas. Bermakna walaupun kita dah mencapai kita punya more than 100% kapasiti pemberian vaksin di Greater Klang Valley ini, efek dia mungkin kita akan nampak mungkin 3 hingga 4 minggu lagi. Tetapi apa yang saya harus ingatkan, Mhm. bukanlah kalau kita selesai masalah di Selangor dan Kuala Lumpur ini bahawa kita telah menang. Mhm. Tidak, ini hanya kemenangan kecil tetapi kita kena memastikan bahawa negeri-negeri lain di dalam Malaysia juga tidak melalui masalah dan juga kesusahan yang telah dilalui oleh di Greater Klang Valley ini di mana katil perlu ditambah, ICU perlu dinaik tarafkan dan sebagainya. Jadi di situlah kita kena memastikan apa kesilapan kita di Greater Klang Valley ini supaya tidak mengulang perkara sama di koridor-koridor negara kita yang lain. Tapi adakah menguruskan COVID-19 di Lembah Kelang kalau secara spesifiknya di Selangor kita berada di tahap yang terkawal ataupun kerana kita perlu memahami juga ada tak ancaman-ancaman baru, penularan-penularan baru kerana sektor ekonomi mula dibuka sedikit sebanyak. Dalam aspek itu bagaimana doktor melihat perkara ini? Ancaman tu Zul, kalau kita nak ceritakan secara mudah dia lah, Mhm. dia akan sentiasa ada. Mhm. Bermakna kita ada varian Delta, Delta Plus, Lambda. Setakat ini kita kata Lambda tak masuk lagi kepada dalam negara kita. Tapi pada satu masa ia akan masuk juga. Ya, dia akan sampai juga kat kita. Tapi apa cara kita harus berfikir ialah macam mana kita nak hidup dengan COVID ini, apakah cara untuk kita meneruskan kehidupan kita bersama dengan COVID tetapi tidak mengancam ataupun meletakkan nyawa rakyat on the line. Which means that kita harus mengeluarkan sesuatu solusi yang holistik seperti National Testing Strategy ataupun plan ujian kebangsaan di mana kita harus memikirkan cara-cara paling efektif untuk melaksana dan mengenal pasti kes-kes COVID di dalam komuniti tanpa mengganggu cara kehidupan ataupun cara ekonomi kita berfungsi dan itu sebenarnya kita punya end game dan itulah kita punya final solution dan untuk kita sampai ke situ Zul kita kena tekan butang reset sekarang dan kita kena harus memikirkan cara untuk keluar daripada pandemik ini bersama. Doktor, dalam aspek lain juga sesuatu yang merisaukan apabila brought in death itu menunjukkan angka yang cukup tinggi. Isnin lepas kalau tidak silap saya 101 brought in death dicatatkan.
apa yang kita perlu fahami dalam situasi ini? Benar, kita ada nyatakan bahawa kapasiti ICU menurun, mereka yang dihantar ke hospital menurun, akan tetapi broad in death ini adalah sesuatu perkara yang perlu dikenal pasti. Ada lompongnya di situ. Bagaimana kita melihat CAC secara maya mungkin mainkan peranan yang baik dengan mengelakkan kesesakan di CAC di beberapa lokasi tertentu, tapi apabila ada angka yang tinggi dalam broad in death itu, bagaimana kita meneliti dan juga memandang perkara ini secara serius? Jadi apa yang kita dapat tengok ialah bahawa bila kita menggerakkan mereka kepada virtual CAC, kita membuang masalah daripada satu tempat, tetapi mungkin kita membebankan daripada tempat yang lain. Bermakna bila kita melaksanakan virtual CAC ini, kita harus memastikan bahawa mereka yang dikuarantin di rumah dan menjalani kuarantin kendiri ini, mereka memahami tentang peranan dan tanggungjawab mereka untuk melaporkan jika mereka ada apa-apa simptom. Dan apa yang kita dapat tahu ialah ada segelintir pihak yang masih tidak memahami tentang bahawa mereka ini adalah dalam golongan yang berisiko. Tetapi kita faham benda ini akan sentiasa berlaku dan kita mengharapkan dengan kadar vaksinasi yang lebih tinggi dan kita dapat mengenal pasti mereka ini awal, kita dapat mengurangkan broad in death ini. Tetapi saya memang akur, perkara ini adalah sesuatu yang amat serius dan harus kita memberikan tumpuan yang lebih terperinci. Apa akan jadi dalam masa seminggu dua ini dengan kadar vaksinasi yang tinggi? Adakah kita akan lebih lega dengan angka-angka dan juga bagaimana kita nak memastikan bahawa kerana rakyat menunggu di mana keberkesanan vaksinasi itu? Bagaimana kita mengukurnya, doktor? Jadi saya bukanlah nujung empat belalang, tapi apa kita nampak daripada data dan sains ialah bermakna di kawasan-kawasan di mana kadar vaksinasi kita mencapai tahap sasaran yang kita cuba capai, kita dapat tengok bahawa perkurangan kes terutamanya daripada kematian dan juga penggunaan ICU itu akan turun dengan mendadak. Tetapi apabila kita melaksanakan ini, ia hanya memberikan kita satu gambaran di satu kawasan yang telah dilaksanakan. For example di Greater Klang Valley. Tetapi bila kita nak keluar pada pandemik ini sebagai satu negara as a whole, saya jangkakan bahawa nombor kita akan berada di tahap paras ini. Kerana apa? Kerana sekarang baru kita dapat melaksanakan saringan dan detect kluster-kluster dan juga penularan wabak di Kedah, di Pulau Pinang, di Sabah dan juga di Sarawak dan juga di Johor. Jangan lupa Johor. Dan di situlah sebenarnya angka-angka itu masih lagi kekal di 22,000. Dan ingatlah, pada satu masa dulu kita mengatakan bahawa jika kita selesai masalah di Kuala Lumpur dan Selangor, kita selesai separuh daripada kes COVID di negara kita. Tetapi bukan itu semudahnya. Tetapi kita tak naklah nombor di Selangor ini diganti pula dengan nombor di Kedah, di nombor di Johor, nombor di Pulau Pinang dan nombor di Sabah. Dan kerana ini memberikan kita seolah-olah bahawa fokus kita hanya di central region sahaja, tetapi cara kita nak keluar daripada pandemik ini ialah bersama-sama. Jadi dalam masa 2 minggu Zul, kita tak akan nampak apa perubahan yang sangat tinggi, cuma penurunan kes kemungkinan besar di Selangor dan Kuala Lumpur dan juga jumlah penggunaan ICU. Tetapi itu hanyalah menggambarkan di negeri Selangor dan Kuala Lumpur sahaja. Tetapi ia mungkin diganti pula dengan jumlah kemasukan ICU yang lebih tinggi di Kedah, di Sabah, di Pulau Pinang dan sebagainya. Dan angka kematian, adakah ianya akan menunjukkan daripada 3 angka, contohnya di Lembah Kelang, beralih kepada 2 digit? Adakah itu sesuatu yang boleh dilakukan dan juga boleh dicatatkan? Dan juga bagaimana kita memahami perawatan di ICU dengan kurangnya kemasukan mereka yang kritikal ke ICU, para petugas barisan hadapan mempunyai masa lebih banyak dan juga lebih spesifik untuk merawat sesuatu kes. Okey, ada 2 aspek Zul. Satu, bila kita tengok pada ICU ni, bila masuk ICU, kita memang akan merawat dengan sepenuhnya. Dia tak adalah kita kata sebab ramai dalam ICU, kita tak full treat. Kita memang akan rawat dengan sepenuh-penuhnya. Tetapi the second aspect yang kita tengok ialah number of broad in death yang kita cerita tadi. Kita tak naklah kurang kes dekat ICU tapi naik kes broad in death. Bermakna tak sempat sampai ke ICU dah mati kat rumah. Jadi indikator-indikator ni dia go hand in hand. Kita tak nak jumlah kes di ICU pengurangan 50% masuk kepada Hospital Tunku Ampuan Rahimah. Kan? Tapi kita tengok makin lambai pula mati kat rumah. Jadi kita tak naklah benda tu clash dengan satu sama lain. Bermakna kurang masuk hospital tapi banyak
mati kat rumah. Jadi di situ kita harus memahami bahawa dua indikator ini dia bersama-sama, it's together. We want both number to reduce. Kita tak nak one or the other. Kerana ini menunjukkan bahawa kita punya cara respons kita untuk mencari siapakah mereka sebenarnya yang perlu rawatan di ICU dapat dimasukkan, tetapi mereka ini hanyalah sekumpulan yang kecil berbanding dengan kita punya 3 bulan lepas di mana ramai yang perlu masuk ke ICU. Kita mungkin bukan pakar yang buat dasar, tetapi ramai yang rakyat mengatakan bahawa mereka mahu sektor ekonomi dibuka dengan lebih banyak. Kalau di Greater Klang Valley, adakah kita bersedia untuk melihat kepada lebih banyak kelonggaran pada ketika ini, dan adakah itu sesuatu yang perkara yang boleh dilakukan? Kerana kalau lihat kepada apa yang dikatakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan pada hari Ahad lepas, mereka kata daripada fasa 1 boleh menuju ke fasa 3 hanya kerana jumlah vaksinasi itu sudah melengkapi lebih 80% populasi dewasa. Bagaimana kita melihat perkara-perkara seperti ini? Kerana rakyat selain daripada melihat pada angka itu, mereka juga melihat juga kepada pembukaan sektor-sektor ekonomi. Pada pandangan Dr. Farhan bagaimana? Pada saya sini senang je Zul jawapan dia. Kita boleh buka semua, tak ada masalah. Tetapi kita boleh buka semua dengan selamat. Okey. Bermakna kita perlu melaksanakan satu national testing strategy di mana kita tahu siapa yang perlu diuji, berapa kali diuji, dan juga kalau kita mengatakan tentang pembukaan sekolah. Kepada saya, nak buka sekolah, buka semua. Tetapi memastikan bahawa mereka yang umur 12 hingga 17 menerima vaksin dahulu, baru kita buka sekolah. Dan mereka baru dibenarkan kembali ke sekolah secara fizikal. Selagi kita tidak mendapat beberapa perkara ini diselesaikan, kita tidak boleh membuka secara selamat. Jadi it's not about kita nak buka sebab kita nak bagi ekonomi itu gerak. Rakyat faham kita perlu membuka ekonomi itu, tetapi rakyat juga memahami bila kita nak buka dengan selamat. Sebab saya berharap bila kita buka ekonomi kali ini, bila kita buka dengan selamat, tak perlulah kita nasyid nak tutup, blok. Kerana rakyat dah penat dengan cara respons pandemik begitu. Bermakna the next step forward is untuk membuka semua sektor-sektor ekonomi secara selamat dengan rakyat memahami tentang peranan-peranan masing-masing apabila kita membuka semua sektor ini kembali. Dr. Farhan, kita ada perubahan tampuk pemerintahan pada ketika ini. Namun menerusi kenyataan oleh KKM dan juga Kementerian MOSTI, mereka mengatakan bahawa ini berjalan dengan lancar. Ini satu perkara yang cemerlang dilakukan oleh perkhidmatan awam di negara kita, di mana semua perkara boleh dijalankan dengan baik. Bagaimana kita melihat situasi ini, dan mungkin doktor berada di lapangan, bagaimana kita memahami juga bahawa segala permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga proses vaksinasi berlaku dengan lancar. Risiko sentiasa ada, akan tetapi kita ramai pakar-pakar yang meneliti dan juga mampu membuat keputusan juga pada peringkat ini. Bagaimana kita fahami, doktor? Jadi apa yang harus rakyat memahami, betul apa yang dilaksanakan secara on the ground di lapangan akan berterusan, vaksin akan diberikan, hospital tidak akan ada apa-apa gangguan kerana ini semua dijalankan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang tidak ada apa-apa tak ada apa efek lah apabila berlaku pertukaran kerajaan. Namun begitu, pentingnya kementerian ataupun menteri itu di dalam mana-mana kementerian ialah kerana polisi kita akan membentuk cara kita keluar daripada pandemik ini. Untuk izinkan saya memberikan contoh, Zul. Okay, apabila saya menyebutkan tentang National Testing Strategy, ini adalah sesuatu polisi yang harus diletakkan di dalam kabinet dengan jemaah menteri dan harus dipersetujui di semua kementerian dan dilaksanakan on the federal level. Dan kita perlu jemaah menteri untuk melaksanakan benda-benda sebegitu. Dan benda inilah juga yang akan meletakkan ke mana cara tuju hala kita untuk keluar daripada pandemik. Walaupun kita mengatakan banyak pakar-pakar yang boleh membantu dan ada yang juga yang mengatakan kita tidak perlu politik untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya it goes hand in hand. Kita perlukan kedua-duanya, tetapi kita kena memastikan bahawa sesiapa sahaja yang akan mengambil alih kerajaan selepas ini memastikan bahawa polisi-polisi yang kita akan amalkan dan akan tetapkan adalah polisi-polisi yang akan memberikan keselamatan yang tertinggi untuk pembukaan semua sektor-sektor ekonomi supaya kejejasan ataupun rakyat tidak lagi terjejas pada masa hadapan. Dr. Farhan, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 hampir lebih setahun setengah. Sepatutnya kita sudah memahami bahawa
besar bezanya dalam masa 2 minggu itu. Jangkitan boleh berlaku pada 1 hari bulan, 14 hari bulan, ada yang terkorban. Justru keputusan juga perlu dilakukan dengan cepat. Seperti mana Dr. Farhan katakan tadi, kita boleh melakukan gerak kerja di peringkat lapangan untuk proses dan juga pelaksanaan. Akan tetapi bagaimana kita memastikan bahawa bekerja dalam jangka masa 2 minggu, bekerja dengan COVID-19 ini, perlunya situasi yang berkaitan dengan pembuat polisi ini diuruskan dengan lebih segera kerana COVID-19 tidak menunggu kita. Situasi itu mungkin kita dapat fahami kedua-duanya, Doktor. Jangka masa dan juga time frame 2 minggu itu. Ya, betul. Dan saya rasa apa yang pentingnya ialah apa yang berlaku ataupun apa skala perkara yang kita cuba letakkan pada hari ini ataupun lusa ya, ataupun pada hari Jumaat. Efek dia kita akan nampak mungkin lagi 4 minggu, mungkin nampak lagi 3 minggu. Dan kalau kita delay dan jika kita tiada hala tuju ke manakah, apakah cara kita untuk keluar daripada pandemik ini, efek dia akan berlangsungan lagi untuk lagi sebulan ataupun 2 bulan. Kerana itu pentingnya untuk kita memahami bahawa penukaran kerajaan ini harus dilaksanakan dengan cepat dan di mana sesiapa yang akan mengambil alih ataupun kembali kepada jawatan Menteri Kesihatan ini, the main role, he must do it as fast as possible, secepat yang mungkin dengan cara yang cepat dan wajar untuk memastikan bahawa semua yang lain dapat memahami apakah jalan sebenarnya yang dipilih untuk kita keluar. Kerana tanpa ketua-ketua kerajaan juga, kita tidak boleh mengambil langkah yang seperti mana kalau kita ada kerajaan yang penuh. Memang akan ada terjejasnya daripada segi polisi, tapi bukan terjejas daripada segi groundwork. Tapi orang kena faham, rakyat harus memahami bahawa pentingnya akan sesiapa yang akan lead kementerian itu, terutamanya dalam masa pandemik ini. Jadi Zul, kita harus menyelesaikan benda ini secepatnya mungkin. Saya harapkan bahawa sesiapa sekali yang akan menjadi Menteri Kesihatan selepas ini dapat memahami bahawa kerja dia bermula 1 saat selepas dia mengambil pos tersebut. Dr. Farhan, bagaimana kita fahami daripada aspek pentadbiran di peringkat negeri pula? Kerana kita bercerita di peringkat persekutuan, ini benar, ini cerita pasal kos eksekutif dan juga pentadbiran. Tetapi kalau di peringkat negeri, Dr. Farhan, mungkin dapat kita fahami yang sebenarnya daripada segi pembuatan polisi dan juga daripada pengurusan kesihatan, ianya masih lagi berlangsung dan juga berjalan dengan baik. Adakah itu berlaku? Dari di pihak negeri, kami masih lagi melaksanakan apa skala di dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Bermakna kita ada buat juga targeted mass testing dan kita bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan sebagainya. Tetapi harus kita memahami bahawa dasar itu adalah amat penting dan ia hanya boleh datang daripada sebelah persekutuan. Jadi di sini kita tidak mahu ada banyak percanggahan. Sebab saya rasa adalah amat sukar apabila setiap negeri mula membuat dia punya decision ataupun dia membuat keputusan masing-masing. Dan seperti kita tengok dahulu sebelum kita ada Greater Klang Valley Task Force di mana Kuala Lumpur tidak melaksanakan mass testing tetapi Selangor melaksanakan dan kita mengatakan Selangor tinggi tapi kes di Kuala Lumpur rendah. Tetapi lepas kita streamline ataupun kita buat bersama baru kita tahu sebenarnya dua-dua pun tinggi. Jadi di situlah pentingnya satu dasar daripada pihak atasan untuk memberikan a guidance untuk kerajaan-kerajaan negeri ini untuk mengikut menggunakan bidang-bidang kuasa ataupun akta-akta yang diberikan kepada mereka. So on the state level, kita memang laksanakan apa yang boleh, tapi kuasa di dalam kerajaan negeri is limited. It's not as powerful as daripada federal. Okey. Dr. Farhan, mungkin kita banyak bercerita mengenai isu pengurusan kes COVID-19, akan tetapi sebagai seorang pengamal perubatan dan juga yang meneliti kepada pengurusan kes COVID-19 khususnya di Lembah Kelang, mungkin ada wish list dan juga bagaimana kita melihat bahawa siapa pun dipilih sebagai Perdana Menteri, ini sedikit saya masukkan sikit, siapa pun dipilih sebagai Perdana Menteri, ada harapan yang kita sandarkan perubahan dan juga penambahbaikan yang kita boleh letakkan dalam hal menguruskan kes COVID-19. Okey, saya punya wish list lah kiranya saya punya wish list. Nombor 1, National Testing Strategy. Bermakna kita kena ada polisi ujian kebangsaan di mana ia boleh diguna pakai mengikut struktur yang termaktub. Bermakna ada cara dia lah. Kalau kita nak cerita pasal tu Zul, mungkin sejam lagi baru kita habis. Kedua, ialah
task force mengikut koridor-koridor di mana mereka ada pooling of resources and human and services. Bermakna seperti kita ceritakan tadi tentang Northern, Southern, Central, Sabah, Sarawak dan sebagainya, supaya tiada satu negeri yang boleh menyelesaikan masalah itu tanpa bantuan negeri lain. Dan ketiga, cara pembukaan dengan secara selamat, di mana negeri-negeri walaupun sudah ke fasa 3 ke 4, kita kena memastikan bahawa mereka mendapat vaccination rate yang amat tinggi, kerana kita nampak perlis apabila dia bergerak daripada 2 ke 3 kenaikan kes. Di situ kita harus memastikan bahawa kadar vaksinasi di negeri-negeri lain juga harus dipertingkatkan. Kita kena memastikan vaksin diberikan kepada semua rakyat Malaysia. Dan saya faham banyak yang kata 35 juta vaksin kita dah berikan, tetapi kalau kita tengok jumlah yang akan komplit 2 dos, bermakna kita masih lagi ada beberapa juta lagi orang yang kita harus cari dan kita harus vaksinkan. Kerana kalau kita tidak laksanakan itu dengan betul, kita akan ada masalah untuk keluar daripada pandemik ini dengan selamat. Jadi itulah wishlist kepada Perdana Menteri, yang siapa-siapa saja yang akan menerjui kerajaan baru kita ini, you have to give context to this, you have to pay attention to the COVID response. Dan yang paling penting, Zul, yang saya selalu pesan, bukakanlah pintu anda, ramai pakar-pakar di luar, di universiti awam, daripada kita punya private healthcare service. Gunakanlah perkhidmatan mereka dan gunakanlah khidmat pakar kesihatan awam untuk menyelesaikan masalah kesihatan awam. Okey, itu wishlist Dr. Farhan, tapi saya rasa ini cukup signifikan untuk kita lihat dalam konteks peralihan politik dan juga peralihan kepimpinan yang berlaku pada hari ini, kerana masalah sepunyi yang kita hadapi hari ini ialah COVID-19. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar Sama-sama, kesihatan awam.